Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Amira binti Ali dan Huda Dianah binti Zakaria dari Kumpulan 9 akan membentangkan tentang proses pemendapan pinggir pantai. Saya akan membincangkan mengenai konsep pemendapan pinggir pantai, faktor pemendapan pinggir pantai, bentuk muka bumi pemendapan dan kepentingan bentuk muka bumi pemendapan. Konsep pemendapan pinggir pantai. Proses pemendapan merujuk kepada bahan-bahan yang diangkut oleh ejen-ejen pengangkutan pinggir pantai yang telah dimendapkan di pantai atau berhampiran pantai oleh ejen-ejen pemendapan laut seperti ombak, angin, arus dan pasang surut yang membentuk bentuk muka bumi pinggir pantai seperti anak tanjung, beting pasir dan pantai. Faktor-faktor mempengaruhi pemendapan pinggir pantai: angin, pasang surut, tumbuhan, orientasi pantai, jenis dan bahan muatan, halangan dan ombak dan arus. Ombak dan arus. Hakisan pinggir berlaku dengan giat sekiranya ombak yang menyerang pinggir pantai adalah jenis ombak pembinasa atau ombak bertenaga lebih seperti ombak ribut atau tsunami. Arus bergerak selari dengan pantai. Bahan-bahan seperti pasir, kerikil, tanah liat, kelodak akan diseret selari dengan pantai. Ia berupaya untuk mengakis dan memindahkan bahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Angin. Angin monsun yang melanda pantai timur semenanjung Malaysia membawa angin yang kuat yang boleh mencorakkan pantai. Angin bayu kurang kuat untuk mencorakkan pantai. Seterusnya, pasang surut. Air pasang surut besar atau purbani lebih kuat untuk mencorakkan pantai berbanding air pasang biasa yang kurang kesannya. Jenis dan saiz bahan muatan. Beban yang mengandungi batuan kelikir lebih senang dimendapkan dan digulingkan ke depan berbanding batuan tanah liat yang mudah dihakiskan. Mendapkan batuan kelikir akan membentuk pantai yang lebih luas dan lebar. Orientasi pantai. Pantai yang terdedah tanpa perlindungan sama ada oleh pulau, beting, tanjung atau benteng akan mengalami kadar hakisan yang giat berbanding pantai yang terlindung. Halangan. Pulau, benting, tombolo, anak tanjung dan tertanjung merupakan halangan kepada ombak untuk membina pantai. Kawasan pantai yang terdedah kepada ombak lebih mudah dan banyak membina pantai. Tumbuhan atau pokok bakau boleh menghalang serangan terus ombak melalui peranan akarnya. Sekiranya tiada pokok bakau, kesannya ombak menyerang secara terus pinggir pantai lalu pantai terhakis. Bentuk muka bumi pemendapan pinggir pantai. Terdapat 4 bentuk muka bumi. Pertama, beting pasir, pantai, tanjung dan tombolo. Pantai. Pantai merujuk kepada pemendapan bahan mendak perui seperti pasir, kelodak, tanah liat, kerangan dan sebagainya di kawasan pinggir pantai iaitu antara tikas air surut dengan tikas air pasang, termasuk pantai hadapan dan pantai belakang, hasil tindakan ejen-ejen pemendapan pinggir pantai seperti ombak dan arus. Proses pembentukan. Bentuk muka bumi yang terdapat di garisan pinggir pantai mengandungi bahan mendak perui seperti pasir, kelodak, tanah liat, kerangan. Bahan-bahan yang berasal dari daratan atau laut akan dimendapkan oleh ejen-ejen pemendapan pinggir pantai seperti ombak, arus, angin dan aktiviti pasang surut. Gambar menunjukkan kedudukan tikas air pasang dan tikas air surut. Bentuk muka bumi beting pasir. Beting pasir terbentuk akibat pemendapan pasir di luar dan selari dengan pinggir laut. Beting pasir merupakan semua bentuk permatang pasir dan batu kelikir yang ditimbulkan ombak pinggir laut. Jenis beting pasir iaitu beting pasir luar pantai, beting pasir muka teluk dan tombolo. Terbentuk sama ada selari dengan garisan pantai atau bersudut tepat dengannya. Gambar rajah menunjukkan beting pasir.
beting pasir terletak selari dengan pantai. Selanjutnya, Tombolo. Tombolo ialah beting pasir yang menyambungkan pulau dengan daratan. Tombolo terjadi kerana pulau-pulau menghasilkan pembiasan dalam pergerakan gelombang. Pembiasan ombak ini ialah mendapan pasir dan batu di kawasan di mana ia pecah. Semasa permukaan laut meningkat, ia menyebabkan pemedapan semua bahan yang disimpan oleh gelombang. Bahan yang telah didorong membuat jalan menghubungkan pulau dan daratan. Tanjung atau anak tanjung merujuk kepada permatang yang rendah dan sempit hasil pemedapan bahan-bahan seperti pasir, kelikir dan lumpur di kawasan pinggir pantai, terutamanya di muara teluk atau muara sungai. Proses pembentukan tanjung bermula dengan adanya tempat-tempat yang sesuai bagi membolehkan pasir, kelikir dan lumpur tersebut dilonggokkan. Ia mengambil masa berperingkat-peringkat dan mengambil masa yang lama. Kepentingan bentuk muka bumi pemedapan. Bentuk muka bumi pantai digunakan sebagai ekor pelancongan dan rekreasi dan juga penanaman pokok kelapa. Anak tanjung sesuai dijadikan perikanan dan aktiviti perlombongan pasir. Manakala beting pasir sesuai dijadikan perikanan dan aktiviti perlombongan pasir. Tombolo pula boleh dijadikan sebagai tempat pelancongan dan tempat melakukan aktiviti perikanan. Sekian. Perubahan aras laut bermaksud kenaikan atau penurunan aras laut berbanding dengan daratan yang disebabkan oleh perubahan eustatik dan isostatik. Eustatik ialah perubahan aras laut yang disebabkan oleh pertambahan atau penurunan air laut sahaja dengan andaian daratan tidak berubah. Contohnya, letusan gunung berapi dasar laut akan meningkatkan pertambahan beban dan berlakunya peningkatan aras laut. Isostatik pula ialah perubahan aras laut yang disebabkan oleh perubahan daratan tetapi aras lautan tidak berubah. Sekiranya daratan mengalami kenaikan, aras laut akan turun dan jika daratan mengalami penurunan, aras lautan akan meningkat. Pergerakan tektonik atau pergerakan dari dalam bumi telah menyebabkan berlakunya peningkatan aras laut. Pergerakan dalam bumi akibat tekanan arus perolakan menyebabkan berlakunya kejadian gempa bumi dasar laut. Kejadian gempa bumi dasar laut telah menyebabkan berlakunya kejadian tsunami yang menyebabkan aras laut meningkat dengan mendadak. Selain itu, aras laut juga mengalami perubahan disebabkan pertambahan bahan mendapan yang dibawa oleh sungai dan glasier yang telah meningkatkan sedimen atau dikenali sebagai bahan mendapan dasar laut. Pertambahan beban seperti ais, lava atau longgokan bahan mendak di sesuatu tempat juga menyebabkan berlakunya perubahan aras laut. Longgokan bahan ini berlaku di sekitar muara sungai dan membentuk delta. Bahan-bahan mendak berkumpul dan menjadi beban yang menyebabkan berlakunya penurunan kerak bumi. Aktiviti-aktiviti manusia di permukaan bumi seperti perindustrian, pertanian dan pengangkutan telah membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon monoksida, gas sulfur, metana dan sebagainya. Gas-gas ini telah menyerap bahangan matahari dengan kadar yang tinggi dan menghalang pembebasan keluar bahangan bumi. Peningkatan suhu dunia akibat pertambahan gas rumah hijau menyebabkan berlakunya pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan yang telah meningkatkan aras laut. Pencairan ais menyebabkan permukaan bumi mengembang naik kerana tekanan dilepaskan. Di kawasan pantai, kenaikan kerak bumi menyebabkan pantai terangkat.
Penurunan suhu udara pada zaman lampau akan menggalakkan kepasan dalam bentuk salji yang berkumpul di daratan dan membentuk litupan ais. Air tidak lagi mengalir ke laut. Air dari lautan yang disejak ke udara mengalami pemeluapan dan turun ke daratan dalam bentuk salji. Dalam masa jangka yang panjang, daratan menerima banyak air dalam bentuk salji dan lautan kehilangan air. Dengan ini, berlakunya penurunan aras laut berbanding dengan daratan. Antara bukti-bukti aras laut dahulu lebih tinggi daripada aras laut sekarang ialah pantai tinggi, penimbunan diun pasir dan tinggalan kulit kerang. Bagi bukti-bukti aras laut dahulu lebih rendah daripada aras laut sekarang ialah teres pantai tenggelam, tinggalan hutan, pantai Rhea dan Dalmatia dan teres lautan. Peningkatan aras laut menyebabkan berlakunya penenggelaman hutan paya bakau di pinggir pantai. Sebagai contohnya, kenaikan aras laut di zaman dahulu menyebabkan terdapat tinggalan tunggul dan fosil kayu zaman lampau di dasar laut pada masa kini. Penenggelaman hutan paya bakau yang disebabkan oleh peningkatan aras laut menyebabkan berlakunya kemusnahan habitat. Hutan paya bakau menjadi habitat kepada pelbagai jenis hidupan seperti ikan, udang, ketam, burung dan sebagainya. Penenggelaman hutan memusnahkan proses rantaian dan siratan makanan kerana pokok bakau bertindak sebagai pengeluar. Penenggelaman hutan bakau boleh menyebabkan penghijrahan dan kepupusan spesies tertentu. Peningkatan aras laut yang disebabkan oleh pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan akan meningkatkan lagi kadar hakisan ombak. Peningkatan aras laut menyebabkan kemaraan ombak ke kawasan daratan dan mengikis kawasan pinggir pantai. Hakisan ombak dalam jangka masa yang panjang menyebabkan keluasan kawasan daratan menjadi semakin berkurangan. Peningkatan aras laut menyebabkan pantai yang curam menjadi landai. Peningkatan aras laut menyebabkan kemasukan air laut ke kawasan daratan. Kawasan pinggir pantai yang curam menjadi landai kerana ditenggelami air laut. Kawasan daratan menjadi kawasan pinggir pantai yang baharu dan kecerunannya lebih landai berbanding dengan pinggir pantai yang asal. Kaitan sistem geomorfologi pinggir pantai dengan manusia. 1. Kawasan aktiviti perikanan dan pertempatan nelayan. Pertempatan nelayan terdapat di kawasan pinggir pantai terutama di kawasan yang terlindung daripada angin kencang. 2. Pelabuhan. Pelabuhan selesai dibina di kawasan pinggir pantai yang terlindung daripada ombak besar dan angin kencang. 3. Sumber hutan bakau. Pokok bakau tumbuh di kawasan pinggir pantai yang berlumpur, terlindung daripada ombak dan sering mengalami pasang surut air laut. Hutan bakau berperanan sebagai zon penampan bagi menghalang hakisan pantai. Akar pokok bakau mampu mengikat struktur tanah dan memerangkak lumpur. 4. Kegiatan pelancongan. Bentuk muka bumi pinggir pantai seperti teluk, tanjung, pulau dan pantai berpasir berpotensi menjadi kawasan rekreasi dan ekopelancongan. 5. Pelombongan. Pertembungan arus sungai dan arus pesisir meningkatkan proses pemendapan pasir di muara sungai atau berhampiran laut. Pemendapan tersebut lama-kelamaan membentuk timbunan pasir yang dikenali sebagai beting pasir. Timbunan pasir di beting-beting pasir tersebut amat bernilai dan dilombong untuk kegunaan sektor pembinaan. 6. Jalan perhubungan. Tombolo atau jambatan pasir yang menghubungkan tanah besar dengan pulau dapat dijadikan sebagai jalan pengangkutan dan perhubungan tanpa mengeluarkan kos yang tinggi untuk pembinaan jabatan dan aktiviti penambakan laut.